Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang pada hadirin sekalian. Pertama-tama ingin saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak asasi kerana sudi menjemput saya untuk kali kedua tentang dalam seminar sebelum ini di UTP sendiri dengan tajuk yang berbeza. Dan untuk makluman semua, seperti yang tertera dalam kertas kerja saya, tajuk pembincangan saya pada hari ini sebenarnya sudah dibentangkan satu seminar fiqh dan pembangunan lestari tahun lepas di USM. Dan saya lakukan sedikit penambahbaikan terhadap kertas tersebut. Dan sebenarnya tajuk yang saya berikan dalam Facebook tu Universiti dan Minati Saja, tapi asasnya merupakan kertas kerja ini. Pertama kali saya bentang kertas kerja dalam satu seminar akademik adalah kertas kerja inilah, kertas kerja sulung saya. Dan asas kepada pembentukan kertas kerja yang berlegal dalam internet berkenaan dengan Universiti Kaptiman itu memang kertas kerja Islam di Kantin Bangunan. Ringkasnya, tajuk yang kita akan cuba kupas pada petang ni memang berlegal pada tiga tema besar ni lah: Islam, pendidikan tinggi dan pembangunan. Sebelum saya pergi berlanjut menerangkan tentang isi kandungan wacana kita pada petang ni, saya harus menerangkan dahulu kenapa saya menulis kertas kerja yang bertajuk sebegini. Seperti yang dijelaskan oleh Ibn Hazm Al-Andalusi dalam kitab Al-Taqrib tentang logik, bila menggariskan sebab mengapa seseorang itu menulis satu kertas ataupun satu karya. Yang pertama, untuk mempunyai idea yang baru untuk ditulis. Yang kedua, untuk melengkapkan sesuatu yang belum dilengkapkan. Yang ketiga, untuk memperbetulkan sesuatu yang salah. Yang keempat, memperjelaskan dan menerangkan suatu perkara yang sukar. Yang kelima, meringkaskan penulisan yang telah ditulis oleh penulis terdahulu kerana terlalu panjang tanpa membuang makna yang penting, abridgment. Yang keenam, mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber. Yang ketujuh, mengikat idea yang telah terpisah jadi satu gagasan idea yang kemas. Dan niat saya, kalau kita ikut skema yang diberikan oleh Ibn Hazm ini, saya merujuk ke poin ke-6 dan ke-7 lah. Cuba mengumpul maklumat-maklumat yang bersepah-sepah dan cuba ikatkan dia jadi satu gagasan idea yang kemas. Nak kata kemas tu tak juga, sebab ini satu percubaan pertama saya lah. Saya bukan seorang mahasiswa bidang sains sosial, saya seorang mahasiswa kejuruteraan kimia yang tak pernah diajar menulis citation sebegini. Tapi Alhamdulillah dalam setahun ni saya banyak membentang kertas kerja dan banyak belajar lah di pengalaman. Jadinya jelas sekali tajuk yang saya cuba ketengahkan ini cuba mengaitkan antara elemen Islam, pembangunan, development dan juga pendidikan tinggi. Maknanya ada isu-isu ini sangat berkait rapat lah dalam mencorakkan status quo yang ada dalam masyarakat kita pada hari ini. Sebelum itu saya harus meletakkan satu datum ataupun satu titik permulaan pada penjelasan saya. Dan saya sentiasa menggunakan, saya sentiasa mengingatkan para hadirin yang mendengar ceramah saya selalunya, saya akan katakan kita ini bukan satu masyarakat pasca kolonial, masyarakat yang baru keluar daripada zaman penjajahan. Maka kita tidak harus lupa akan apa yang telah berlaku dahulunya. Kerana banyak yang berlaku pada hari ini, kita berbicara tentang politik, hak Melayu dan sebagainya, kita lupa akan faktor sejarah yang jelas. Maka dalam aspek Islam, pendidikan tinggi dan pembangunan juga, saya rasa ada faktor sejarah yang cukup signifikan untuk kita ambil kira tentang makna pembangunan itu sendiri, tentang sistem pendidikan dan juga Islam juga. Makanya di sini saya ingin membawa satu hujah yang dikemukakan oleh seorang pemikir Marxis, Antonio Gramsci, yang hidup di bawah penindasan kerajaan Benito Mussolini di Itali sewaktu Perang Dunia Kedua tak silap. Beliau kata, the system's real strength lies not in the violence of the dominant class, nor in the coercive power of the state apparatus, but rather in the citizens' acceptance of the worldview of those who rule them. Maknanya
bukan sangat tentang ISA ke AUKU ke, tapi satu perangkap yang sama-sama, yang metafizikal lah boleh katakan, yang tanpa kita sedari kita menerimanya. Dan inilah bagi worldview ataupun akidah dalam bahasa akademik Islamnya. Sama juga kita percaya free market, kita panggil theology of free market. We believe in we have total faith on free market. So some people, ada setengah ahli ekonomi, pemikir mengatakan it's a theology of free market, akidah free market, akidah pasaran bebas. Mungkin golongan libertarian tak suka saya cakap tentang ni, sebab saya tahu yang ramai hari ni rakan-rakan Facebook, rakan-rakan blog juga yang selalu gaduh dalam Facebook semua. So bukan budaya asing lah. Okey. Apa point nak cakap macam tu? Pertama sekali saya harus mengupas seringkas tentang permasalahan yang menjadi tunjang kepada perbincangan kita pada hari ini, itu secularism. Saya rasa definisi yang paling kemas, paling menyeluruh dan paling mendalam yang pernah saya ketemui ialah daripada nukilan Profesor Sam Murajji Alatas, iaitu mengikut beliau, sekularisme ini merupakan proses kefalsafahan dan keilmiahan keilmiahan yang saya sebut sebagai sekularisasi. Di antaranya adalah membuang makna-makna rohani dari alam tabi'i, menghilangkan kekudusan politik dan kepimpinan, dan menisbikan nilai dari akal fikiran. Dua proses yang terakhir itu adalah natijah dari proses yang pertama, yang menurut saya, iaitu Prof. Alatas, kita bermula dari pengalaman hidup orang barat terhadap dasar-dasar falsafah yang dikemukakan terutama oleh Aristoteles sendiri. Maknanya akar kepada falsafah sekularisme ini bukan benda yang baru, tapi telah mengalami proses yang rumit dan menghasilkan apa yang ada sekarang lah. Maknanya masalah yang kita lihat pada hari ini tentang pembangunan, tentang politik, tentang pendidikan tinggi, bukanlah sangat masalah akarnya, tapi merupakan manifestasi kepada akar masalah itu masalah pemikiran ni, iaitu secularism. Dalam falsafah secularism dikatakan oleh Profesor Alatas, ada 3 poin penting yang kita harus ambil kira. Pertamanya tentang disenchantment of nature, atau pengosongan alam tabi'i, yang bermakna kita cuba membuang makna-makna rohani, makna-makna yang unsur-unsur kekudusan dari alam yang kita tak lihat ni lah. Betul ada perkara yang tidak baik seperti animism dan sebagainya, tapi kata Profesor Alatas, secularization yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini telah melampaui limit yang ditetapkan oleh agama lah. Maknanya kita cuba buang terus apa yang tidak rasional, tidak menepati metodologi saintifik barat, dianggap takhyul, termasuk ketuhanan, agama sekalipun. Keduanya, kita cuba secularism telah desecularize politics, penghilangan kekudusan politik. Politik dilihat sebagai aktiviti manusiawi saja, tidak ada aturan kuasa yang lebih tinggi daripada manusia. Demokrasi juga bukan satu, kalau kita kaji epistemologi demokrasi pun, dia meletakkan diri demokrasi itu sebagai falsafah secularism juga, meletakkan manusia seperti kata Protagoras, measure of all things, man as a measure of all things. Dan ketiga, tentang penisbian nilai, deconsecration of values. Kita juga merelatifkan nilai seperti kata bincang tentang pasca modernisme, yang juga berkait rapat dengan faktor feminisme, dan juga banyak lagi lah pengaruh-pengaruh pemikiran yang asing daripada